berkenaan dengan pelabuhan tuna dan juga ikan dalam sangkar di Labuan. Dan betul Labuan memang sesuai menjadi pusat pendaratan ikan tuna dan juga ikan dalam sangkar. Sumber ikan di kawasan Laut Cina Selatan sangat banyak. Dengan sebab itu kerajaan memang mempunyai perancangan untuk menjadikan pelabuhan sebagai pusat pelabuhan ikan tuna dan juga ikan dalam sangkar. Walau bagaimanapun sambutan dari pihak swasta adalah penting untuk menjadikan pusat seperti itu menjadi viable. Pada masa ini, pengusaha ikan sangkar lebih suka menggunakan kawasan di Tanah Besar Sabah disebabkan faktor kos pengeluaran dan lain-lain kos. Terdapat hanya sebilangan kecil nelayan ikan sangkar dan pengeluaran hanya lebih kurang 3 metrik tan setahun sahaja buat masa ini. Manakala pengusaha ikan tuna pula 8 buah bot jongkong tuna, 18 buah sampan kecil tuna dan 2 buah pukat jerut tuna dengan nelayan hanya sebilangan kecil berjumlah lebih kurang 70 orang dan mengeluarkan lebih kurang 5,000 metrik tan sahaja setahun buat masa ini. Kemudahan telah pun disiapkan dengan perbelanjaan sebanyak 8 juta dengan kapasiti untuk lebih kurang 50,000 metrik tan boleh digunakan kemudahan yang ada pada masa ini di kampung Kiam Sam. Walau bagaimanapun penggunaannya oleh nelayan-nelayan usaha tangkapan ikan setakat ini hanya lebih kurang 1,5 metrik tan sahaja. Jadi terdapat excess capacity lebih kurang 45,000 metrik tan yang masih boleh diguna pakai. Tetapi sebagaimana yang saya sebutkan tadi, pengusaha-pengusaha atas faktor kos dan sebagainya lebih berminat ataupun lebih menjalankannya di kawasan Sabah seperti di Semporna dan sebagainya. Dalam pada itu, pengusaha ikan laut dalam, tuna laut dalam, Laut Cina Selatan memang satu sumber ikan yang begitu banyak sekali. Walau bagaimanapun saya dipahamkan tidak ramai players yang buat masa ini berani untuk menjalankan aktiviti penangkapan ikan di Laut Cina Selatan seperti di sekitar Pulau Spratly dan sebagainya atas faktor keselamatan. Kerana di kawasan itu terdapat dispute, territorial dispute di antara pihak kita dan juga pihak luar, dan ini menyebabkan nelayan-nelayan daripada Malaysia, orang kita tidak begitu sanggup untuk menghadapi masalah keselamatan ini. Manakala memang ada minat daripada pelabur-pelabur syarikat daripada negeri China umpamanya yang hendak menjalankan aktiviti ini dan menggunakan Pulau Labuan sebagai pusat, tetapi ada faktor dari segi pertimbangan, kita bimbang nanti mereka akan menggunakan lesen yang diberikan lebih kepada untuk menangkap ikan di kawasan yang menjejaskan nelayan-nelayan tempatan. Dan kalau sekiranya ini berlaku, ianya tidak menguntungkan bagi pihak kita. Sekian, terima kasih.
Yang Muhammad Labuan. Terima kasih Datuk Menteri. Seperti yang dikatakan tadi, laut berdekatan Labuan dan Spratly memang mempunyai tuna yang banyak, dan Labuan mempunyai fasiliti yang cukup besar untuk industri ini, termasuklah cold storage facility yang baru siap yang dimiliki oleh Kementerian Wilayah. Dan saya difahamkan nelayan-nelayan yang berasal dari Labuan sebenarnya memang tidak begitu pakar di dalam penangkapan tuna, dan kebanyakan yang menangkap tuna walaupun secara berkecilan adalah datang daripada sebelah Sempurna Sabah yang mula datang ke Labuan, tetapi tidak cukup banyak. Jadi saya lihat memerlukan satu usaha untuk mengajak nelayan-nelayan Labuan untuk mencaburkan diri di industri yang lukratif ini. Dengan itu, adakah pihak kementerian mempunyai rancangan untuk membuat program-program latihan dan seterusnya membantu nelayan-nelayan yang kita akan convert kepada nelayan tuna di Labuan dalam masa terdekat ini? Dan apakah usaha-usaha lain yang sedang dirancangkan untuk perikanan tuna ini? Terima kasih. Terima kasih Untuk Yang Pertua dan juga Yang Berhormat Labuan. Kerajaan mempunyai satu plan strategik. Ada satu buku ni pun, Plan Strategik Pembangunan Industri Tuna 2012 dan 2020. Mengikut plan strategik ini, ringkas saja sebentar lalu saya nak sebut, kerajaan menganggap bahawa ada potensi yang begitu besar kepada ekonomi negara sekiranya industri penangkapan tuna ini dapat dijayakan. Dan apabila saya kata potensi yang begitu besar, buat masa ini umpamanya tangkapan ikan dalam sangka, ikan sangka hanya baru dalam kira-kira 60,000 metrik tan setahun. Manakala potensi boleh pergi kepada 200,000 metrik tan setahun. Manakala tuna pula buat masa ini hanya sekitar dalam 10,000 metrik tan setahun. Dan potensinya begitu besar, kita mempunyai sasaran untuk menghasilkan 60,000 metrik tan setahun. Ini target kita, sasaran kita mengikut plan strategik pembangunan industri tuna ini. Dan untuk melaksanakan plan strategik ini, berbagai langkah perlu dibuat, termasuklah latihan sebagaimana yang disebutkan oleh Yang Berhormat Labuan itu. Manpower, human resource, training. Orang kita tidak begitu mahir. Buat masa ini kebanyakan nelayan, kita dapati orang tempatan bukan sahaja tidak minat, tapi tidak mempunyai kemahiran dalam industri ini. Dan banyak orang-orang luar seperti Vietnam, Thailand yang boleh dikatakan menjadi tenaga ataupun awak-awak ataupun tekong-tekong dan juga pengusaha, business operators, kebanyakannya orang luar. Jadi kita punya participation, pengambilan bahagian dalam industri ini begitu kecil sekali. We want to do more about that. We want to increase our participation, want to increase the industry. Our target is very big. We hope this industry will be one of the economic engine for the country. Ini Datuk Yang Pertua, sekali lagi saya tegaskan, iaitu latihan amat penting. Dan untuk sepintas lalu saya nak sebut juga, untuk menjayakan plan strategik ini, kita memerlukan perbelanjaan yang begitu besar. Mengikut apa yang diberi tahu kepada saya, we need about 1.5 billion, 1.5 bilion kalau sekiranya kita nak
mencapai ini. Jadi besok kalau ada umpamanya kerajaan buat peruntukan dalam bajet, janganlah ada pula pihak sebelah sana bangkang-bangkang. Ini untuk kepentingan rakyat dan negara. Terima kasih. Sejemput Yang Hormat Tuan Koming. Salam reformasi, Datuk Speaker. Soalan saya nombor 2. Ya, sila Yang Menteri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam satu Malaysia. Ni berlawan salam Ya. Datuk Yang di-Pertua, di peringkat persekutuan, jumlah penggunaan darjah kebesaran persekutuan yang membawa gelaran Tan Sri, yang membawa gelaran Tun, Tan Sri dan Datuk, termasuk penerima yang telah meninggal dunia adalah seramai 2,049 penerima. Pecahan penggunaan mengikut jenis kurniaan adalah seperti berikut. Sri Maharaja Mangkunegara SMN Tun, jumlah penerima 39. Sri Setia Mahkota SSM Tun, jumlah penerima 43. Panglima Mangkunegara PMN Tan Sri 134. Panglima Setia Mahkota PSM Tan Sri 802. Panglima Jasa Negara PJN Datuk 662. Panglima Setia Diraja PSD Datuk 169. Jadi jumlahnya adalah 2,049. Jumlah kurniaan di atas adalah tertakluk kepada had kurniaan yang ditetapkan dalam statut darjah kebesaran masing-masing. Bagi penggunaan darjah kebesaran di peringkat negeri, ia adalah kuasa prerogatif duli-duli yang maha mulia, raja-raja atau tuan-tuan yang terutama yang di-Pertua Negeri, dan rekod penerima diselaraskan oleh pihak pejabat seusaha kerajaan masing-masing. Yang Hormat Taiping. Terima kasih, Datuk Speaker. Terima kasih, Wakil Kerajaan. Anugerah kebesaran, darjah kebesaran adalah satu perkara yang berprestij. Dan saya nak tanya kepada pihak kerajaan, apakah mekanisme kerajaan untuk memastikan mereka yang menerima gelaran darjah kebesaran ini adalah benar-benar individu yang mempunyai jasa besar kepada masyarakat dan negara. Tadi saya tidak kurang puas hati tentang jawapan Yang Berhormat Menteri yang diberikan hanya peringkat persekutuan. Bolehkah Yang Berhormat Menteri beritahu Dewan Yang Mulia ini berapakah jumlah Datuk Seri di peringkat semua negeri mengikut negeri Pahang, khususnya negeri Pahang, Selangor dan negeri lain-lain. Dan saya nak tanya kepada saya sekarang tanya soalan, dengar dulu, sabar. Adakah pihak kerajaan menerima sebarang maklumat? Pertanyaan saya, pernahkah kerajaan menerima sebarang maklumat ada pihak yang terlibat dalam niaga gelaran kebesaran? Adakah kerajaan mempunyai maklumat? Dan jika ada, apakah cadangan tindakan yang diambil untuk menjaga martabat prestij darjah kebesaran negara kita? Ini persoalan saya. Sekian, terima kasih. Datuk Yang di-Pertua, berhubung dengan negeri, kita kena tanya soalan di peringkat negeri, dan saya percaya ada Dewan Negeri, dan saya percaya Yang Berhormat ada kawan-kawan di sana yang boleh kita mendapatkan maklumat. Tetapi kalau sekiranya Yang Berhormat berkenaan kita perlu mendapatkan maklumat, jadi kita boleh, Yang Berhormat boleh tanya soalan. Berhubung dengan darjah kebesaran di peringkat persekutuan, ianya dipengusikan oleh Yang Amat Berhormat Perdana Menteri, kemudian Ketua Seusaha Negara, kemudian wakil daripada polis, tentera, kemudian timbalan seusaha Jabatan Perdana Menteri, kemudian wakil daripada pihak awam. Jadi mereka dalam keadaan sekarang ni, wakil pihak awam pun sebenarnya ialah menteri, berjawatan menteri. Jadi semua sekali syarat-syarat kriteria dah ada di sana. Ya, walaupun Ketua Menteri Pulau Pinang tidak menerima apa-apa gelaran lagi, tapi dia tahu syarat-syarat untuk nak terima gelaran ini, dia kena ada yang tu, kena ada tu
kena ada asas utama untuk dipertimbangkan. Contohnya macam sumbangan kepada negara, sumbangan kepada negeri, dan juga dalam masa yang sama aktiviti-aktiviti kita, aktiviti-aktiviti kemasyarakatan, sukan dan juga lain-lain lagi. Semua ni dia ambil kira. Ada setengah orang dia mempunyai prestasi yang tinggi di peringkat negara, tetapi pihak negeri memberi pengiktirafan. Jadi pengiktirafan di peringkat negeri ini bukan didasarkan seperti yang Muhammad sebutkan tadi, iaitu melalui pembayaran. Hukum dalam Islam, hukum dia haram, iaitu kita buruk sangka dan kita menuduh. Kalau yang Muhammad ada bukti bahawa datuk ini diperniagakan, kita naklah bawa ke tengah. Sebab ini undang-undang negara mesti didasarkan kepada pembuktian dari segi fakta bahawa datuk ini dijual, dilelong dan sebagainya. Kemudian yang keduanya, kerajaan juga akan perkenalkan undang-undang nanti, iaitu gelaran datuk yang bukan daripada yang telah saya sebutkan, iaitu daripada raja-raja dan juga yang di petua negeri tidak diiktiraf. Jadi ini adalah gelaran yang diberi oleh Yang di-Pertuan Agong dan juga di peringkat negeri yang saya tidak ada angkanya, yang diberi oleh raja-raja dan juga Yang di-Pertuan Negeri. Jadi jawapan soalan yang Muhammad, sama ada ianya dijual beli ataupun dibayar untuk mendapatkan gelaran tersebut, maka saya tidak ada maklumat dan tidak benar. Betul, jujur, ikhlas, betul. Yang Muhammad Jelun. Terima kasih. Jujur, ya. Terima kasih Yang Berhormat Tuan Speaker, Yang Berhormat Menteri. Soalan tambahan selain daripada anugerah-anugerah yang telah dianugerahkan oleh Seri Paduka Baginda Yang di-Pertuan Agong, Ke Bawah Duli Yang Maha Mulia Sultan-Sultan dan juga Tuan Yang Terutama Yang di-Pertuan Negeri, kita juga sering mendengar terlalu ramai yang mendapat anugerah daripada pihak luar, antaranya Filipina, ada yang Indonesia, dan mereka ini juga meletakkan di hadapan mereka dengan taraf sama ada Datuk, Datuk Seri dan sebagainya lah. Jadi dan ada juga di kalangan mereka yang menggunakan simbol tertentu di kenderaan masing-masing, crown dan sebagainya. Jadi sejauh manakah sehingga hari ini bilangan-bilangan ini yang ada dalam negara, dan bagaimanakah cara pemantauan dibuat oleh sama ada pihak protokol di Jabatan Perdana Menteri, kerana kita bimbang dengan terlalu ramai orang-orang yang mendapat bogus datukship ni dengan izin, maka ianya mencemarkan status ataupun orang-orang yang mendapat datukship secara genuine ini daripada Tuanku Sultan dan sebagainya. Mohon penjelasan. Terima kasih. Yang Berhormat, terima kasih di atas soalan ini. Kita nak beritahu bahawa pada masa sekarang kita belum ada undang-undang yang mengikat mereka yang mendapat gelaran luar daripada yang ditentukan oleh Yang di-Pertuan Agong, raja-raja dan juga Yang di-Pertuan Negeri. Kita belum ada lagi undang-undang, dan insyaAllah kita akan perkenalkan dalam bulan 6 ini. Kita dah bawa dalam bulan 12 yang lepas, tetapi ditarik balik, dan kita akan bawa semula dalam bulan Jun nanti, di mana mereka yang mendapat gelaran daripada pihak luar ataupun mungkin pihak dalam, pihak dalam. Sebab kita ada juga orang yang mengaku dia jadi sultan sesebuah negeri, dia juga memberi gelaran. Dan ada orang yang mengaku bahawa dia kerabat tertentu, dan dia juga bagi gelaran. Yang ini tak diiktiraf. Yang diiktiraf adalah sebagaimana yang telah saya sebutkan. Apakah tindakan yang akan diambil? Kita bila rang undang-undang ini diperkenalkan nanti, mereka akan terikat dengan undang-undang tersebut. Pada masa sekarang, mungkin penerima tersebut tidak tahu bahawa dia tidak boleh menerima daripada luar, daripada Malaysia. Yang keduanya, mungkin mereka tahu, tetapi sebab ada perjanjian tertentu ataupun dan sebagainya, maka mereka
menerima anugerah tersebut. Semua anugerah ini tidak dapat diiktiraf, dan saya akan bagi jawapan yang bertulis kepada Yang Berhormat dari segi jumlah orang yang mendapat gelaran di luar daripada yang telah ditentukan. Tetapi saya bagi hanya jumlah, saya tak bagi nama, sebab saya tidak mahu diaibkan mereka ini, sebab saya tengok ada nama yang kita dapat tu, yang mereka yang menerima ni, saya percaya mereka tidak mengetahui bahawa mereka tidak boleh menerima. Bukan, mereka tidak tahu ada undang-undang yang mengikat mereka, dan memang pun tidak ada undang-undang yang mengikat mereka. Mereka boleh mereka menerima bukan dengan niat lain, tetapi ada yang pergi yang terima di atas niat yang lain, di atas niat mungkin untuk menceritakan bahawa dia ni datuk dan sebagainya, tetapi bukan daripada gelaran yang dibagi oleh raja-raja ataupun yang di-Pertuan Negeri. Apakah tindakan yang akan diambil? Saya sebut kepada Yang Berhormat, bila undang ini diperkenalkan nanti, mereka yang menerima gelaran tersebut akan terikat dengan undang-undang yang telah disebutkan, kerana ada sebuah kawasan di luar negara ini yang nampaknya memperagakan gelaran ini kepada pihak-pihak tertentu di negara ini yang juga terlibat dengan kegiatan jenayah. Sejemput Yang Berhormat Datuk Abdul Aziz bin Haji Sheikh Fazil. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera, salam satu Malaysia. Bersatu, bersetia dan berkhidmat. Dulu, kini dan insya-Allah selamanya. Kerana UMNO dan BN, negara selamat. Nombor 3, soalan ditanya. Ya, sila Yang Menteri. Tuan Ketua, minta maaf tak dapat jawab pantun. Berdasarkan rekod Jabatan Immigration Malaysia, sejumlah 117,833 pelajar asing telah didaftarkan sehingga 31 Disember 2013. Tidak dinafikan memang terdapat pelajar asing yang telah melanggar akta ataupun peraturan immigration serta terlibat di dalam aktiviti negatif dan jenayah. Walau bagaimanapun, jumlah mereka yang terlibat itu adalah terlalu kecil. Kes-kes utama yang sering dilaporkan adalah di bawah Seksyen 15/4 Akta Immigration, iaitu kesalahan tinggal lebih masa, dan peraturan 39 dalam kurungan B bagi kesalahan salah guna pas pelajar. Manakala kes-kes jenayah yang dilaporkan ialah yang berkaitan dengan jenayah kekerasan, harta benda dan penyalahgunaan dadah. Bagi tempoh tahun 2010 hingga 2013, sebanyak 5,217 kes tinggal lebih masa dan sebanyak 57 kes salah guna pas telah dikendalikan oleh Jabatan Immigration Malaysia. Untuk tempoh yang sama juga, PDRM, Polis Diraja Malaysia, merekodkan sebanyak 40 kes di bawah kategori jenayah kekerasan, 31 kes di bawah kategori jenayah harta benda, 505 kes di bawah Akta Dadah Berbahaya, dan 1,403 kes jenayah komersial. Jadi di dalam perkara ini, pihak KDN bersama-sama dengan agensi penguatkuasaan dan kawal selia telah melakukan sesuatu tindakan. Terutamanya kita telah melakukan pemantauan melalui kumpulan kerja pengurusan dan pemantauan pelajar antarabangsa, di mana KDN bekerjasama dengan Kementerian Pendidikan Malaysia, Jabatan Pembangunan Kemahiran, Jabatan Immigration Malaysia dan Polis Diraja Malaysia. Kumpulan kerja ini memainkan peranan untuk membincangkan isu-isu berkaitan pelajar antarabangsa, termasuk mengkaji semula prosedur pengambilan dan pengurusan pelajar antarabangsa. Yang Amat Kulim Bandar Baru. Yang Amat Menteri, angka 5,000 kalau kita ambil daripada 117,000
angka pelajar terkini merupakan hampir 5% daripada pelajar-pelajar ini yang tinggal lebihan masa. Jadi rakyat selalu melihat bahawa kadang-kadangnya masalah tenaga asing sama ada pelajar atau buruh asing ini adalah kerana persepsi rakyat kegagalannya banyak disebabkan oleh banyak polisi-polisi kerajaan yang dibuat ni, dia banyak flip-flop, dia berubah-ubah mengikut mengikut angin dan rakyat juga melihat bahawa kerajaan juga dilihat kurang tegas dan melakukan banyak enforcement ni berkala. Kurang tegas dari segi bahawa setiap kali Yang Amat Datuk Menteri, bila menteri baru datang, kita ada program pengampunan ni. Jadi tenaga-tenaga asing ni dia rasa bahawa kalau dia duduk overstay pun akan ada masa di mana kerajaan akan buat pengampunan secara besar-besaran ni. Jadi di zaman Yang Amat Datuk jadi menteri ni, apakah langkah dan program kerajaan untuk memastikan bahawa masalah keselamatan yang agak besar di kalangan rakyat, yang dirasai rakyat ni, pembanjiran tenaga asing sama ada pelajar ataupun buruh, dapat kita kendalikan dengan lebih baik. Terima kasih. Datuk, yang kedua, kita harus membezakan pekerja asing tanpa izin dan juga pelajar. Saya ingin memaklumkan bahawa PAS pelajar ini kerap disalahgunakan, terutama oleh pusat-pusat bahasa yang menawarkan kemudahan kononnya belajar bahasa Inggeris di Malaysia dan menarik pelajar-pelajar ini. Jabatan Immigration, khususnya bahagian pengawkasan, telah melakukan penyiasatan secara rapi. Pelajar-pelajar ini hanya mendapat PAS pelajar bekerja di tempat lain, artinya bukan belajar. Dan kita telah bekerjasama dengan pihak Kementerian Pendidikan untuk menutup pusat-pusat bahasa ini. Ini bukan flip-flop dan tidak bermusim, insya-Allah tidak bermusim. Saya akan lakukan sebaik mungkin yang boleh. Dan kita tahu bahawa melalui jawatan kuasa yang mengkoordinasikan PAS pelajar ini, kita telah mengeluarkan iCard, di mana setiap pelajar akan diberikan atau telah diberikan iCard, di mana iCard ini digunakan sebagai gantian kepada dokumen perjalanan yang ada, dan kita letakkan di situ biometrik yang mereka tidak boleh tipu, dan juga barcode yang mengandungi semua dokumen mengenai pelajar itu tanpa boleh ada pemalsuan dilakukan, dan ciri-ciri keselamatan itu telah kita utamakan. Mengenai pekerja asing ini, saya ingin sebutkan bahawa antara pelajar-pelajar yang menjadi pekerja asing ini ialah pelajar daripada Nigeria, dan ini masalah besar. Saya ingin sebutkan melalui rekod Jabatan Immigration, statistik kesalahan melibatkan pemegang PAS pelajar mengikut Seksyen 15/4 tinggal lebih masa. Pelajar yang dikatakan pelajar Nigeria yang bukan pelajar sebenarnya terdapat 1,608. Yang menyalahgunakan PAS, mereka juga. Yang melakukan jenayah kekerasan dan jenayah harta benda, Nigeria 24. Bangsa Afrika yang lain 13. Akta dadah berbahaya, akta racun, Nigeria 340 berbanding dengan Iran 26 dan lain-lain negara. Jenayah komersial, jenayah komersial, Nigeria 1178. Saya tidak berprasangka kepada mana-mana negara, tetapi ini adalah maklumat resmi. Dan saya ingin beritahu Dewan Yang Mulia ini, setakat ini lebih 400 pelajar-pelajar daripada Nigeria ini, kononnya pelajar, berada di penjara Malaysia kerana kesalahan-kesalahan itu. Saya harap kita perhatian terhadap mereka ini, dan
mereka memang menimbulkan masalah. Bukan di negara kita. Mereka telah mula menguasai kongsi gelap di Bangkok dan menguasai kumpulan Yakuza di Tokyo. Kita harap pihak sana dan pihak sini bersama betul-betul supaya orang-orang ini tidak menguasai jenayah dan melakukan kesalahan-kesalahan di negara kita. Yang apa kusna? Terima kasih Datuk Yang Ketua. Saya kena perlu berhati-hati nak tanya soalan kepada Menteri Dalam Negeri kerana dia khalifah kepada seni mempertahankan diri BOMO MH70 baru ni. Sebab saya takut nanti silapannya dia tampak saya macam boya. Soalannya. Saya takut kalau saya silap tanya dia tampak saya macam boya bahaya. Tak maaf. Apa bising tadi? Okey. Soalan penjelasan berkaitan balik pada soalan asal sahabat saya daripada Kulim Bandar Baru. Antaranya ialah yang berkaitan dengan soal bagaimana negara kita ni mudah dibolosi oleh pihak luar. Jadi isu yang saya nak tanya ni berkaitan dengan dua orang penumpang MH370 yang dikatakan berjaya bolos masuk dan bolos keluar dengan menggunakan Tak berkaitan ya Muhammad. ya. Ini soal pembolosan. Ada ayat ni. Soalan adalah soal pelajar. Ya betul. Mungkin mereka ni masuk sebagai pelajar tu. Saya nak tanya, adakah mereka ini dapat dikesan bahawa sebelum ini mereka menggunakan pas pelajar, menggunakan pasport palsu seperti mana yang telah pun ditemui oleh pihak berkuasa baru-baru ini. Satu perkara lagi yang saya nak tanya, apa jadi dengan report polis yang pernah dibuat terhadap kes kecurian sejumlah yang besar pasport pekerja Indonesia yang dicuri, yang dibawa lari oleh ejen pekerja asing. Muhammad, mana masuk tu? Yang saya fikir bahawa ada kaitan dengan soal immigration. Ada kaitan dengan soal immigration. Jadi bagaimana isu ini boleh ditangani supaya tidak berlarutan seperti mana yang berlaku dalam kes MH370. Sila anak murid tu. Menteri boleh tak jawab Menteri pasal tak masuk ya. Datuk Yang Ketua, saya terpaksa jawab juga sebab soalan-soalan menyeleweng ini kerana dia dah saya menghormati kerana beliau juga naik presiden. Ya, ketua penerangan sekarang. Dan oleh kerana telah kalah maka dilantik sebagai ketua penerangan. Saya walaupun soalan itu menyindir, saya ingin nyatakan bahawa saya tidak kenal langsung orang itu. BOMO tu tak kenal, saya tak kenal BOMO tu langsung. Dia memang kenal saya lah, macam saya kenal Yang Muhammad. Ya. Tetapi salah seorang daripada yang dayung tu dengan pegang kelapa tu daripada pokok sena, pasti. Boleh cek. Saya khuatir gurunya adalah ahli parlimen pokok sena. Jadi sepatutnya Yang Muhammad kena ambil tindakan kepada BOMO tu yang mendakwa bahawa beliau adalah khalifah kepada seni mempertahankan diri BOMO tu. Betul. Bila saya kata tak kenal Datuk Yang Ketua, saya tidak pernah. Yang Muhammad kena tahu, sebagai ahli politik kita ada musuh. Musuh politik yang di luar kita nampak. Ya, saya tahu musuh politik dalam PAS, tahu. Yang Muhammad punya. Tapi musuh dalam tu kita tak tahu. Ini blog ni saya dah tengok dah ni. Ini ada orang nak pemain-mainkan saya ni. Saya ingat orang tu pun saya fikir sama gila dengan BOMO tu lah. Untuk maklumat, terdapat 40.2 juta pasport yang hilang yang telah dilaporkan kepada Interpol. 40.2 juta. 2 pasport yang digunakan oleh 2 warga negara Iran itu bukan pasport palsu, pasport yang asli, genuine pasport. Dan penumpang Iran itu
mengikut laporan polis, datang daripada Tehran, naik Qatar Airways ke Doha, Doha ke Phuket. Di Phuket lah pasport itu dibeli. Dan dengan menggunakan pasport Austria dan Itali itu, mereka datang ke Malaysia. Dan tidak benar jika pasport itu palsu. Artinya pasport itu adalah dokumen yang sebenarnya. Tetapi saya telah memanggil 2 pegawai imigresen yang jaga kaunter itu ketika mereka masuk dan 2 lagi ketika mereka keluar. Dan kami telah melakukan siasatan dalaman. Saya tidak mahu berikan maklumat ini sekarang, tapi dalam masa penggulungan nanti, insyaAllah saya akan maklumkan sepenuhnya. Bahawa ada sindiket yang dilakukan ini, terutama oleh negara jiran. Dan pihak imigresen, terutamanya KDN, tidak akan pernah berkompromi dalam hal sindiket ini, insyaAllah. Soal keselamatan bukan soalan sini saja, soal sana juga. Jadi jangan main-main ya. Bomo tak main-main. Tapi perhatikan, anak murid bomo tu datang daripada pokok sana. Sejumpa Yang Berhormat Puan Nurul Izzah binti Anwar. Assalamualaikum, salam sejahtera. Tu speaker, soalan saya yang keempat, terima kasih. Ya, sila Yang Maha Menteri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh dan selamat pagi. Datuk Yang Di-Pertua, terima kasih pada Lemah Pantai yang bertanya mengenai dengan plan utilities kawasan Lemah Kelang yang dibekalkan kepada MRT Corporation untuk kegunaan perancangan pembinaan MRT dan juga kejadian paip pecah pada 15 Februari. Plan utilities pemasangan paip air bagi kawasan Lemah Kelang yang telah dikemukakan oleh syarikat bekalan air Selangor Sdn Bhd Syahbaz dibuat secara berperingkat kepada kontraktor MRT Corporation bermula pada 4 Oktober 2011 sehinggalah kepada 28 Februari 2014. Bagi kawasan Mutiara Damansara, Kementerian dimaklumkan bahawa Syahbaz telah mengemukakan plan utilities pemasangan paip air bagi kawasan tersebut kepada kontraktor MRT Corporation iaitu Muda Jaya Sdn Bhd pada 16 Mac 2012. Kejadian paip pecah yang berlaku di Mutiara Damansara pada 15 Februari 2014 bukanlah disebabkan oleh jajaran paip yang tidak dapat dikesan, kerana plan utilities bagi kawasan tersebut telah pun diserahkan kepada MRT Corporation. Hasil siasatan daripada Suruhanjaya Perkhidmatan Air Negara mendapati bahawa kejadian tersebut disebabkan oleh kerja-kerja di tapak yang tidak dibuat dengan sempurna. Susulan kejadian tersebut, satu mesyuarat telah diadakan di antara pihak Syahbaz, MMC Gamuda dan juga Muda Jaya supaya langkah-langkah sewajarnya diambil bagi mengelakkan kejadian yang tidak berulang masa depan. Terima kasih. Yang Amat Lembah Pantai. Terima kasih Datuk Speaker, terima kasih Yang Berhormat Menteri atas jawapan yang saya fikir tidak memadai kerana kalau dilihat ya, khusus bagi jajaran Sungai Buloh ke Kajang, projek MRT ini sekitar 2012 menelan belanja 23 bilion ringgit. Tapi kalau diambil alasan bahawa jajaran ya, di tapak yang berlakunya kerosakan itu adalah jajaran yang tidak dapat dikesan, maka saya persoalkan kenapa menurut Syahbaz telah dikesan sebanyak 32 kes paip pecah disebabkan oleh kerja pembinaan MRT dan LRT yang berlaku sejak 2012. Saya tidak faham kenapakah MRT Corp bersama Syahbaz ataupun utility lain tidak mampu mendapatkan peta utility ya, yang secara keseluruhan dan yang terbaru dan terkini. Kalau di England misalan bagi underground mereka dengan izin, mereka pakai teknologi kombinasi elektrolokasi dan juga radar penetrasi bawah tanah. Jadi saya pinta pihak kementerian kalau boleh menjelaskan, kerana kita bercakap tentang 32 kes itu berarti pihak Syahbaz. Secara total pihak MRT menyatakan 97 kes yang membabitkan kerosakan utility di lokasi projek MRT. Dan 51 daripada pihak Syahbaz, 27 daripada milik TNB.
untuk mengelakkan lebih banyak gangguan, kerana bila pipe pecah, tentunya pengguna termasuklah di Universiti Melaya, di Kampung Kayu Ara, seluruh Lembah Kelang akan terkesan. Apakah langkah-langkah yang akan diputuskan oleh kementerian untuk memastikan MRT Corp bukan sahaja membuat satu perancangan pelan utiliti sebelum kerja-kerja seterusnya dan jajaran seterusnya, kerana sekarang MRT Sungai Buloh Kajang sudah hampir 40% selesai, supaya tidak lagi berlaku kerosakan-kerosakan sedemikian. Saya mohon jawapan yang jelas. Terima kasih. Datuk Yang di-Pertua, seperti mana yang telah saya sebutkan tadi, untuk kes di Damansara, seperti yang saya jelaskan tadi, kejadian pipe pecah yang berlaku di Mutiara Damansara itu disebabkan oleh kerja-kerja menarik keluar sheet pile yang menyokong pipe sebesar 900 mm yang sedia ada oleh kontraktor MRT Corporation. Oleh demikian, pihak Syabas, MMC Gamuda dan Muda Jaya telah memutuskan supaya sheet pile dibiarkan pada kawasan yang pipe yang pecah. Jadi ini saya jawab secara khusus kepada Mutiara Damansara yang disebut dalam soalan asal. Kerana sheet pile ini telah dikenali sebagai tembok yang cerucuk yang seringkali diguna pakai dalam industri pembinaan sebagai bahan penahan benteng-benteng yang dikorek. Jadi bila ditarik sheet pile itu daripada di situ dan keadaan tanah yang lembap dan akhirnya tanah itu runtuh menyebabkan terkena sheet pile itu terkena kepada pipe. Ini khusus apa yang berlaku di Mutiara Damansara. Menjawab secara keseluruhan soalan yang dibangkitkan oleh Lembah Pantai tadi berhubung dengan apa tindakan kerajaan dan juga tindakan MRT bagi menentukan kerja-kerja sepanjang, sebenarnya MRT ini panjangnya dah 51 km dan ada 31 stesen semua sekali, dan kerja perjalanan di permohonan MRT untuk kerja-kerja underground ataupun dipanggil underground station sebanyak 12 dan elevated alignment yang di atas sebanyak 9. Jadi dianya adalah banyak, dan untuk tujuan itu di peringkat kementerian kita mempunyai sebuah jawatankuasa dikenali sebagai jawatankuasa pemandu yang dipengerusikan di peringkat kementerian oleh KSU. Dan di peringkat Suruhanjaya Perkhidmatan Air Negara, SPAN, kita mempunyai jawatankuasa teknikal yang kesemua sekali daripada MRT Corp, dari Syabas, SPAN, menduduki jawatankuasa teknikal dan memantau dari semasa ke semasa, dan pelan utilities ni boleh diberi awal, dan seperti yang saya katakan tadi mengambil tempoh selama 2 tahun lebih kurang untuk memberi pelan utilities secara berperingkat kepada pihak MRT Corporation. Jadi pada saya pihak kerajaan telah mengambil langkah-langkah yang terbaiklah untuk melihat bahawa tidak ada di mana-mana kejadian pipe yang pecah yang kemudiannya boleh menyebabkan kerugian kepada masyarakat. Mengenai dengan teknologi yang digunakan itu, saya tidak ada maklumat detail, saya boleh bagi kepada Yang Berhormat secara bertulis. Terima kasih. Sejumpa Yang Berhormat Datuk Sapawi bin Ahmad Wasali. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera. Duduk serius Datuk Seri Speaker sambil merenung si pokok senang dah kena keluar. Yang Berhormat Datuk Seri Speaker, soalan saya nombor 5. Ya, sila Yang Menteri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera, salam satu Malaysia. Datuk Yang di-Pertua, sejak 3 tahun lepas, Jabatan Pengangkutan Jalan telah membuat social engagement dengan izin dengan orang awam, khususnya semasa musim perayaan, supaya rakyat menjadi mata dan telinga JPJ untuk melaporkan kesalahan lalu lintas yang dilakukan oleh pengguna jalan raya. Inisiatif ini didapati berkesan dalam meningkatkan kesedaran tentang pemanduan berhemah dan pematuhan undang-undang
di kalangan pengguna jalan raya selain memupuk semangat kesukarelaan di kalangan rakyat secara amnya. Bagi meningkatkan lagi social engagement dengan orang awam, Kementerian Pengangkutan melalui JPJ telah menubuhkan skuad muda 1 JPJ. Penubuhan ini adalah untuk mewujudkan satu komuniti yang peka terhadap isu-isu keselamatan jalan raya yang berperanan membantu kerajaan dalam menjalankan advokasi dan kempen keselamatan jalan raya khususnya pada musim perayaan. Skuad ahli ini tidak akan dilibatkan dalam aktiviti penguatkuasaan, namun ianya berperanan membantu JPJ dalam melaporkan kesalahan-kesalahan lalu lintas yang dilakukan oleh pengguna-pengguna jalan raya. Datuk Yang Dipertua, selain daripada pelbagai inisiatif yang dilakukan oleh kerajaan daripada aspek advokasi, penguatkuasaan, kejuruteraan dan persekitaran, pelancaran skuad muda 1 JPJ ini yang dilancarkan pada 26 Januari 2014 bertepatan dengan musim perayaan Tahun Baru Cina 2014 dilihat sebagai langkah yang tepat dalam mengurangkan kadar kemalangan jalan raya terutamanya pada musim perayaan. Ini terbukti dengan perangkaan daripada PDRM yang menunjukkan kes kemalangan jalan raya sepanjang Ops Selamat 4 telah menurun daripada 16,287 kes pada tahun lalu kepada 14,836 kes pada tahun ini dengan kadar penurunan sebanyak 8.9%. Selari dengan penurunan ini, bilangan kematian juga telah menurun daripada 159 kematian berbanding 194 kematian pada 2013, iaitu penurunan sebanyak 18.04%. Langkah kerajaan melibatkan ahli skuad ini dalam Ops Tahun Baru Cina yang lepas merupakan suatu pendekatan National Blue Ocean Strategy di mana anggota penguatkuasaan JPJ ditempatkan bersama ahli-ahli skuad muda 1 JPJ di lokasi-lokasi yang dikenal pasti. Di samping anggota penguatkuasaan JPJ yang menjalankan aktiviti penguatkuasaan, ahli skuad pula berperanan memberikan khidmat nasihat dan kesedaran kepada pengguna jalan raya. Selain daripada aktiviti keselamatan jalan raya, ahli skuad muda 1 JPJ juga turut dilibatkan dalam aktiviti JPJ seperti program Satu Komuniti 1 JPJ serta bantuan mangsa banjir di Kuantan dan Kemaman. Yang Muhammad Sipitang. Datuk Speaker, terima kasih Yang Berhormat Menteri. Saya ucapkan tahniah kepada JPJ khususnya dan kementerian yang mewujudkan skuad 1 JPJ ini dengan menunjukkan serius terhadap kematian, kemalangan yang meragut ratusan nyawa dalam isu dalam kemalangan jalan raya di negara kita ini. Soalan saya ialah mohon pihak Menteri menyatakan apakah sebenarnya persiapan ataupun kelengkapan dari sudut latihan yang dibekalkan kepada skuad 1 JPJ ini supaya dia lebih berkesan dan memberikan satu rangsangan dan semangat sebagai sukarelawan kepada golongan remaja ini. Dan adakah usaha yang terancang pihak kementerian untuk mewujudkan kempen kesedaran terutama sekali di kalangan pelumba haram ini, golongan remaja, supaya kesedaran itu dapat benar-benar dihayati dan mereka menjadi penyumbang kepada usaha matlamat 1 JPJ itu sendiri. Di samping, adakah skuad ini akan diperbesarkan di peringkat parlimen ataupun menjadi satu kegiatan co-curriculum yang formal
seperti mana kadet polis, bomba di pihak di sekolah-sekolah ataupun dalam perkembangan di peringkat parlimen dan di negeri-negeri di seluruh negara ini. Terima kasih. Datuk Yang di-Pertua, mengenai persiapan, memang pihak kerajaan telah membuat persiapan bagi melengkapkan ahli-ahli skuad JPJ ini, dan dalam konteks itu pihak JPJ telah mengadakan beberapa engagement melalui kursus-kursus keselamatan jalan raya dengan ahli-ahli skuad, dan program ini memang pastinya sedang dalam pembesaran, kerana pada ketika ini sasaran untuk mencapai 300,000 ahli menjelang tahun 2015 belum lagi tercapai, dan maka sebab itu setakat ini baru 26,777 ahli sahaja. Jadi maka pihak JPJ sedang mempergiatkan, memperbesarkan ahli skuad JPJ ini untuk kita membangunkan satu masyarakat yang ada kesedaran untuk menjaga keselamatan pengguna jalan raya. Kerana kita sedia maklum bahawa pada hari ini kadar kematian adalah 18 kematian kemalangan setiap hari. Maka ini satu angka yang membimbangkan. Maka sebab itu kerajaan melibatkan semua masyarakat yang terlibat dalam bidang permotoran. Maka oleh itu kelab-kelab permotoran sangat-sangat digalakkan untuk mendaftar sebagai ahli skuad muda 1 JPJ. Yang Mata Marlo. Terima kasih Datuk Yang Di-Pertua. Bismillahirrahmanirrahim. Saya melihat Institut Penyelidikan Keselamatan Jalan Raya Malaysia telah mendedahkan satu jumlah angka kemalangan jalan raya di Malaysia ini yang meningkat semakin ketara. Kalau tahun 2000 dia ada 250,429 kes. Tahun 2010 414,421 kes. Dan kita melihat disebut jumlah kematian juga meningkat. Pada tahun 2000 6,035 kes dan 2010 6,872 kes. Jadi apa yang kita lihat daripada trend angka yang dikemukakan oleh Miros ini, dia juga menjangkakan tahun 2015 akan datang angka kematian akan meningkat. Dijangka pada 8,760 kes dan 2020 10,700 kes. Ini menarik pasal biasanya kematian ini kita tak tahu bila nak mati, siapa nak mati, tapi Miros telah membuat satu jangkaan berdasar kepada trend ini, dan unjuran ini telah dikukuhkan dengan kajian yang dibuatkan oleh WHR yang meletakkan Malaysia ini adalah negara di tangga ke-20 di dunia angka kematian mengikut kadar kematian akibat kemalangan. Jadi persoalan dia, trend ini tidak ketahuan jika sekiranya kita andaikan keperluan kepada insurans ataupun takaful kenderaan dan juga hayat ini semakin tinggi. Jadi apakah dengan kenaikan tarif insurans dan juga takaful ini, dia akan memberikan lebih tekanan kepada rakyat? Kerana saya melihat pendedahan angka kematian seperti mahu menggesa rakyat memiliki insurans dan takaful dengan harga yang lebih tinggi. Terima kasih. Datuk Yang Di-Pertua, mengenai kenaikan angka kematian, sebenarnya daripada tahun 2012 kepada 2013 angka tersebut telah menurun, walaupun dianya tidak begitu besar, tetapi penurunan itu telah ada kerana
pada 2013 hingga 2013 ianya tidak meningkat. Dan ini adalah usaha JPJ dan semua pihak dalam memastikan untuk kita mengurangkan kemalangan. Maka sebab itu pihak kerajaan sebenarnya tidak ada usaha untuk kita memaksa pengguna bagi membayar insurans yang lebih tinggi. Itu tidak ada dalam program kerajaan untuk mengenakan bayaran insurans yang tinggi kepada pengguna-pengguna jalan raya. Sebab itu pihak kerajaan mewujudkan skuad muda 1 JPJ ini bagi memberi khidmat kepada masyarakat dan melibatkan golongan muda yang bermotosikal ini yang merupakan golongan yang tertinggi terlibat dalam kemalangan. Maka program ini adalah satu usaha kerajaan untuk mengurangkan kemalangan jalan raya. Di samping itu juga ianya dapat menyumbangkan kepada memperkasakan jati diri kepada anak-anak muda ini dalam pembangunan modal insan, kerana kita tidak mahu kerugian, kehilangan, kematian anak-anak muda ini akan merugikan kepada modal insan negara. Seterusnya dalam konteks ini dengan pengujudan skuad muda 1 JPJ ini akan dapat mewujudkan agent of change, kesedaran keselamatan jalan raya dan seterusnya mendisiplinkan pemandu-pemandu di Malaysia ini. Terima kasih. Sejemput yang berhormat Tuan Manivanan, anak lelaki Govindasamy. Selamat pagi, wanakkam dan salam reformasi Datuk Yang Dipertua. Soalan anak muda kapal, soalan nombor 6. Ya, sila Yang Menteri. Datuk Yang Dipertua, salam satu Malaysia. Permata Negara melaksanakan program asuhan dan didikan awal kepada kanak-kanak sejak lahir hingga usia 4 tahun yang menekankan kepada pendekatan bagi membina keupayaan kanak-kanak untuk merangsang minda mereka. Objektif utamanya ialah bagi memastikan setiap kanak-kanak yang lahir akan diberikan peluang memulakan pembelajaran terbaik, the best start in life, melalui program asuhan dan didikan yang berkualiti. Permata Negara yang dimulakan sejak tahun 2007 telah dirancang dengan begitu teliti bagi mencapai objektif penubuhannya. Mulai tahun 2009, Permata Negara telah diperluaskan secara berperingkat ke seluruh negara dan sehingga kini terdapat 684 buah taska di bawah kelolaan beberapa agensi kerajaan. Permata Negara juga telah menggubah kurikulumnya sendiri yang kini telah digunakan pakai oleh taska di bawah kelolaan kerajaan dan sebahagian kelolaan pihak swasta. Di samping itu, Permata Negara telah melaksanakan kursus Permata Negara bagi menyelaraskan program latihan untuk semua pendidik, pengasuh dan juga penyelia taska. Dari segi pelaksanaannya pula, ia diletakkan di bawah Jabatan Perdana Menteri berikutan Akta Pendidikan 1996, Akta 550. Kementerian Pendidikan Malaysia tidak mempunyai bidang kuasa untuk melaksanakan program bagi kanak-kanak di bawah umur 4 tahun. Di bawah program ini, satu kurikulum asuhan dan didikan awal kanak-kanak telah digubah bagi digunakan pakai oleh semua taska yang menyediakan perkhidmatan asuhan dan didikan awal kanak-kanak bagi memastikan yang berkualiti dapat diberikan kepada mereka. Kementerian Pendidikan menjalankan program pendidikan prasekolah kepada kanak-kanak berumur 5 dan 6 tahun bagi menyediakan pengalaman pembelajaran sebelum melangkah ke persekolahan formal. Kedua-dua program ini mempunyai kumpulan sasar yang berbeza dan keperluan mereka adalah unik mengikut umur dan individu. Namun ianya telah pun dirancang agar kesinambungan dan bersifat komplementari. Pada tahun 2009, bahagian permata telah menerima peruntukan sejumlah RM150 juta di bawah pakej rangsangan ekonomi dan sebahagian besar digunakan untuk memperluaskan program Permata Negara ke seluruh taska kelolaan kerajaan seperti Jabatan Jabatan Kemajuan Masyarakat KEMAS, Jabatan Perpaduan dan Integrasi Nasional, Yayasan Pembangunan Keluarga Terengganu, serta taska tempat kerja dan taska komuniti
di bawah Jabatan Kebajikan Masyarakat. Sekiranya terdapat lebihan peruntukan, pihak JPM akan menyalurkan peruntukan tersebut kepada mana-mana projek JPM yang mengalami kekurangan peruntukan. Pihak mata akan sentiasa mengamalkan langkah berjimat cermat dalam perbelanjaannya. Yang Amat Kapal. Dato' Yang Dipertua, untuk bahagian pertama, saya ingin mempersoalkan apakah indikator yang digunakan untuk menilai keberkesanan program permata dalam sistem pendidikan awal kanak-kanak dan adakah ianya akan diterapkan sebagai dasar pendidikan pada jangka masa yang panjang. Adakah juga Kerajaan Barisan Nasional berjadang untuk pembangunan pendidikan kanak-kanak ini diletakkan di bawah Kementerian Pembangunan Wanita, Keluarga dan Masyarakat, khususnya Jabatan Kebajuan Masyarakat iaitu KEMAS, dan dipantau oleh Kementerian Pendidikan dan bukannya dikendalikan di bawah Jabatan Perdana Menteri atas alasan penaungnya ialah isteri Perdana Menteri semata-mata. Untuk bahagian kedua, saya ingin membawa perhatian kepada Dewan Yang Mulia ini bahawa peruntukan bagi butiran pendidikan awal kanak-kanak permata di bawah Jabatan Perdana Menteri untuk tahun 2013 ialah RM40,726,900. Tetapi permata telah menerima 150 juta menurut Setiausaha Bahagian Permata iaitu Puan Saidatul Akmal Hassan. Apakah rasional peruntukan sebegitu banyak tidak dimasukkan dalam peruntukan bajet? Dan bagaimana Jabatan Perdana Menteri membuat justifikasi apabila peruntukan permata yang sebegitu banyak tidak dinyatakan dalam bajet? Dan apakah peratus peruntukan ini akan meningkat dari tahun ke tahun? Terima kasih. Salam reformasi. Salam satu Malaysia. Datuk Yang Dipertua, sebagaimana yang saya telah sebutkan tadi bahawa permata memberi perhatian memberi perhatian kepada sejak lahir sehingga umur 4 tahun dan 5 dan 6 tahun ialah dia masuk di bawah Kementerian Pendidikan. Jadi dia apakah indikator sama ada ianya terbaik dan sebagainya. Kita ada pelbagai didikan kanak-kanak di peringkat awal ni dibuat oleh pelbagai pihak, termasuk sekarang ni ialah di pihak kerajaan. Di pihak kerajaan kita ada di bawah Jabatan Perdana Menteri 89 buah pusat, KEMAS yang mengoperasikan kurikulum permata ini ialah 383 taska. Jabatan Pemanduan Negara dan Integriti Nasional mengoperasikan 40 buah taska. Terengganu 40 buah taska dan Kebajikan Masyarakat mengoperasikan 107 buah taska. Yang ni setelah dilihat bahawa program kurikulum permata ini begitu baik, maka mereka memohon supaya program ini dimasukkan juga di bawah program taska di bawah jabatan-jabatan yang telah disebutkan. Oleh kerana kita tidak dapat memasukkan semua sekali, kita masukkan perlahan-lahan. Itu sebab daripada jumlah beribu taska KEMAS, kita hanya dapat bagi kepada 383 buah. Sama ada peruntukan ini dimasukkan di bawah bajet ataupun tidak, dimasukkan di bawah bajet. Kalau tidak dimasukkan di bawah bajet, sudah pasti Yang Berhormat tidak mengetahuinya pada hari ini. Ya, tidak ada peruntukan yang lari daripada bajet. Dan kalau sekiranya kita keluarkan di bawah wang luar jangka, ia akan dimasuk di bawah bajet peruntukan tambahan, banyak tambahan yang kita pohon dari masa ke semasa. Yang Menteri boleh Muhammad kena bertangan. Cukuplah. Terima kasih Betul-betul Muhammad Menteri. Kita sudah maklum bahawa sejak permata diwujudkan 656 pusat permata telah dilaksanakan melibatkan 27,000 pelajar. Ini bermakna permata telah memainkan peranan yang penting ke arah memberi pendidikan awal kepada anak-anak daripada peringkat 1 tahun hingga 4 tahun. Soalan tambahan saya, apakah langkah-langkah intensif pada masa-masa akan datang yang perlu ditukuk tambah ke arah mempertingkatkan lagi kualiti dan juga pembelajaran
awalan di permata ini sehingga boleh kita melahirkan anak-anak kita yang bukan saja pintar, cemerlang, tetapi berdedikasi dan juga mengetahui akan negara mereka, akan apa yang perlu mereka lakukan untuk masa depan. Sebab kita tahu dan sedar bahawa pengisian sesebuah negara itu bergantung kepada remaja dan modal insan masa depannya. Terima kasih. Terima kasih Datuk Yang Petua. Kalau sekiranya sebagian besar daripada kita yang sebelah sana masuk di bawah program Permata, sudah pasti negara ini tidak timbul kelang kabut dan keluh kesah seperti sekarang. Anak-anak, tujuan utama Permata ialah kita nak pastikan supaya didikan awal, pembentukan minda anak-anak, ya, di bawah saya anak-anak ini di bawah daripada 1 dan 2 tahun itu, pembentukan minda itu bermula daripada sana. Kalau pembentukan minda itu bermula dengan baik, sudah pasti dia berakhir dengan baik. Kalau pembentukan minda itu dimasukkan pemikiran-pemikiran songsang, maki hamun kerajaan, pembencian, kebencian, satu hari dia akan jadi manusia yang benci. Sekarang ini mungkin kita suruh benci kepada seseorang atau pemimpin ke dan sebagainya. Tetapi nanti bila tidak ada lagi orang yang perlu dibenci, dia akan benci kepada mungkin kepada keluarganya sendiri dan sebagainya. Jadi program Permata diambil kira semua aspek ini supaya anak-anak yang dididik, yang dibentuk pemikiran mereka melalui Permata menjadi anak-anak yang hebat di masa akan datang. Jadi saya menyeru kepada semua pihak supaya walaupun ada tarikat swasta supaya mengambil program TASKA ini dimasukkan ke dalam program masing-masing, terutamanya TASKI, supaya program TASKA ini, program Permata ini dapat dimasukkan dalam TASKI supaya anak-anak yang dididik supaya jadi anak-anak yang cinta kepada negara, dan sebagainya. Itu mencinta kepada UMNO itu yang terbaiknya. Kemudian yang keduanya, soalan yang kedua, apakah kerajaan akan memperluaskan secara intensif? Jawapannya ya, dan ada soalan pada parlimen yang lepas, iaitu sama ada ianya akan dipanjangkan di tiap-tiap parlimen di negara ini. Jawapannya ya, kita sedang berusaha untuk memperbesarkan program ini sampai di peringkat parlimen. Terima kasih. Jemput Yang Berhormat Datuk Seri Ong Kah Chuan. Terima kasih Datuk Yang Di-Pertua. Soalan saya nombor 7. Ya, sila Yang Menteri. Assalamualaikum dan salam sejahtera. Terima kasih Datuk Yang Di-Pertua dan terima kasih juga kepada Yang Berhormat Tanjung Malim yang menanyakan soalan. Untuk makluman ahli Dewan Yang Mulia ini, pihak kementerian sememangnya tidak pernah meminggirkan masyarakat berpendapatan rendah di kawasan-kawasan bandar. Seboleh mungkin pelbagai kemudahan dan perkhidmatan juga akan disediakan, termasuklah perkhidmatan internet dan wifi percuma untuk kumpulan masyarakat sebegini. Oleh yang demikian, seperti mana yang diumumkan oleh Yang Amat Berhormat Perdana Menteri dalam bajet 2013, sebanyak 100 pusat internet satu Malaysia ataupun PI1M telah dirancang untuk dilaksanakan di kawasan perumahan rakyat di bandar-bandar utama. Pusat internet ini dilengkapi dengan peralatan dan kemudahan ICT terkini serta perkhidmatan internet jalur lebar berkelajuan tinggi. Pelaksanaannya telah pun dimulakan dengan fasa rintis di mana sebanyak 2 lokasi pusat internet telah pun siap beroperasi, iaitu di PPR Seri Pantai dan PPR Kerinci Kuala Lumpur. Pelaksanaan pusat internet seterusnya dijangka akan dimulakan pada suku kedua tahun 2014 berdasarkan kepada rekod pengguna internet dan perkhidmatan wifi daripada Mac 2013 sehingga Januari tahun ini. Seramai 15,000 penduduk di PPR tersebut dan kawasan berhampiran telah mendapat manfaat daripada projek ini. Terima kasih. Tanjung Malim. Terima kasih Datuk Yang Di-Pertua dan terima kasih kepada Yang Berhormat Timbalan Menteri atas jawapan yang baik. Saya cuma nak tanya, adakah kerajaan mempunyai perancangan dengan apa cara pun memberikan kemudahan akses internet lah
kepada masyarakat terutamanya golongan yang miskin dengan melibatkan syarikat-syarikat telco supaya mereka juga boleh menjalankan tanggungjawab sosial korporat mereka supaya liputan seberapa luas yang boleh supaya rakyat kita dapat menggunakan kemudahan wifi untuk mendapat maklumat yang lebih baik dan tepat. Sekian, terima kasih. Terima kasih Yang Mohd. Sebenarnya untuk makluman ahli Dewan Yang Mulia, sebenarnya di bawah program USP terdapat berbagai inisiatif lain yang telah dimulakan oleh pihak kementerian melalui SKMM. Seperti yang saya telah berjelaskan di jawapan sebelum ini, selain daripada projek pusat internet ni, kita ada program Kampung Tanpa Wayar di mana ianya telah disediakan sejumlah lebih kurang dalam 4,699 setakat ini dengan sejumlah 475 juta. Dan selain daripada itu, di peringkat luar bandar di bawah program Pusat Internet Satu Malaysia, kita telah menyediakan sejumlah 426 setakat ini dengan jumlah kos sebanyak 760 juta. Dan untuk makluman ahli yang berhormat juga, sebenarnya program USP ini dibuka kepada semua pemberi perkhidmatan, iaitu pemegang lesen, dan secara proses pengagihan ialah melalui pembidaan. Terima kasih. Selamat. Ibu Tanjung. Ya. Terima kasih Dato' Yang di-Pertua. Soalan tambahan saya, memandangkan kewujudan cyber cafe yang begitu berluasa dan selalunya menjadi tumpuan pelajar-pelajar dan juga remaja muda, adakah kerajaan bercadang supaya mempergiatkan lagi atau mempercepatkan segala rancangan untuk memberkalkan perkhidmatan wifi percuma supaya cyber cafe yang selalu yang berunsur perjudian ini dapat dilenyapkan dan dapat dihapuskan? Terima kasih Muhammad. Sebenarnya kewujudan cyber cafe adalah di bawah kementerian, kalau tak silap saya di Kementerian Perumahan dan Kerjaan Tempatan. Tapi sebenarnya program free wifi ataupun wifi percuma adalah inisiatif, ada kebanyakan negeri yang melaksanakan program inisiatif kampung wifi ini. Tapi wifi percuma, maaf. Sebenarnya untuk di bawah kementerian ini saja, di bawah program Kampung Tanpa Wayar dan juga pusat internet yang kita sediakan ni, memang kita telah rencanakan. Dan untuk makluman yang berhormatlah, di kawasan bandar-bandar, sebenarnya kita telah merencanakan berfasa. Di fasa pertama, di mana kita telah mencadangkan lebih kurang 40 akan dibina, dan fasa kedua sejumlah 60 lagi akan dibina. Ini selaras dengan announcement yang dimaklumkan oleh Yang Berhormat Perdana Menteri. Dan untuk di luar bandar, kita akan bina lagi 50. Dan peruntukan ni kita anggarkan lebih kurang dalam 330. Dan kita harap dengan adanya pembinaan Pusat Internet Satu Malaysia ini, ia akan membolehkan golongan berpendapatan rendah dapat menikmati kemudahan internet, termasuk juga yang mereka di bawah berpendapatan lebih kurang 3,000 dan ke bawah. Terima kasih. Sejemput Yang Mohd Dr. Hajah Siti Maria binti Mahmud. Terima kasih Datuk Speaker. Soalan saya nombor 8. Ya, sila Yang Mohd Menteri. Tuan Yang Betul, terima kasih kepada Yang Hormat Kota Raja. Tuan-tuan, bagi tahun 2013, Kementerian Kesihatan telah pun memperuntukkan sebanyak 0.3% daripada peruntukan seluruhannya untuk tujuan pendidikan kesihatan. Bagi tahun 2014 juga sejumlah itu kadar yang sama, 0.3%, iaitu lebih kurang itu dengan kuantumnya, jumlahnya 54 juta. Kementerian telah pun melaksanakan pelbagai usaha untuk membendung penyakit-penyakit yang berkaitan dengan cara hidup rakyat. Penekanan pendekatan sihat sepanjang hayat sebagai tunjang utama melalui pelbagai intervensi secara cara hidup sihat telah dimulakan dari peringkat awal kehidupan dengan menggunakan strategi bina upaya dan memperkasakan individu. Betul, saya akan perincikan program yang telah pun dijalankan. Mulai daripada tadika, betul. Pada tahun ini kita dah mula masuk kepada tadika. Kita ada projek Bentis Tunas Doktor Muda. Jadi kita ambil satu tadika.
Dan target kita sekurang-kurangnya 15 tadika pada tahun ini. Tujuannya adalah untuk menerapkan nilai-nilai kesihatan, makanan dan juga aktiviti. Dan kita terapkan, dan anak ni saya kira anak ni akan balik beritahu pada mak bapak dia tentang kesihatan ini. Kedua, program doktor muda di sekolah rendah. Ini pada tahun 2013 kita dah libatkan 1979 buah sekolah. Dan sasaran pada tahun 2014 sasaran 300 buah sekolah baru. Yang ini juga kita terapkan nilai-nilai kesihatan juga, dan dengan harapan pelajar-pelajar ini akan menjadi pembimbing pada rakan-rakan mereka di sekolah. Pada tahun ini kita extend, kita sambung lagi kepada program doktor muda sekolah menengah pula. Sekurang-kurangnya target kita ialah sasaran ialah 22 buah sekolah menengah akan dilaksanakan sebagai perintis. Ini pun modus operandi yang sama juga. Kita bagi pengetahuan kepada kumpulan pelajar di sekolah tersebut, juga dengan harapan mereka akan menjadi pembimbing kepada rakan-rakan mereka tentang kesihatan, tentang aktiviti sihat dan juga tentang pemakanan. Dan bagi sekolah, bagi universiti, kita ada proses, iaitu program siswa sihat. Pada tahun 2013 kita dah masuk pada 13 IPT, dan pada tahun 2014 target sasaran kita ialah 7 IPT baru. Ini pun modus operandi yang sama juga, memberi pendekanan tentang kesihatan kepada sekumpulan pelajar, dan mereka akan menjadi pembimbing pada rakan-rakan mereka. Selain itu tadi betul, kita juga ada kempen Nak Sihat. Kempen Nak Sihat ini fokus kepada remaja, dan majlis pelajaran telah pun dijalankan pada 7 September 2013 serentak di seluruh negara, dan 75,000 belia terlibat di seluruh negara dalam majlis pelajaran tersebut. Dan kempen ini diteruskan menerusi kempen media cetak, media elektronik dan juga media sosial. Dan sehingga Februari tahun 2014 Facebook, kalau kita lihat Facebook kita, Satu Nak Sihat mempunyai 230,000 likes, dan Twitter @Satu Nak Sihat mempunyai 53,000 followers. Selain itu, tuan Ketua, kita juga ada portal myhealth.gov.my. Ini pun kita boleh masuk dan melihat macam segala-galanya ada situ. Selain itu, tuan Ketua, kita juga ada program Kombi, COMBI, cara hidup sihat. Ini adalah Kombi adalah singkatan kepada Communication for Behavioral Change, Kombi ya. Sekarang ini kita dah ada 1668 kumpulan kombi di seluruh negara, dan nampak kombi ini telah sebenarnya berjaya mengurangkan kes denggi di kawasan masing-masing. Dan kita dah mentambahkan lagi tugas kombi ini kepada kempen kesihatan fizikal dan kempen makanan sihat. Dan pada tahun 2013 kita dah mula dengan 163 projek kombi, dan pada tahun ini jumlah yang kita target sasarannya adalah 110 kombi lagi yang akan terlibat dengan projek fizikal yang diterapkan, dengan tugas mereka ditambah lagi dengan physical activity dan makanan sihat. Dan betul sekarang kita dah ada satu lagi program yang disebut sebagai Komuniti Sihat Perkasa Negara ataupun KOSPEN, Komuniti Sihat Perkasa Negara. Baru ini telah dilancarkan oleh Menteri Kesihatan pada 13 bulan 2 tahun ini di Segamat, di Kampung Kuala Paya. Sasaran kita pada tahun ini ialah 3,300 kampung yang akan akan mengadakan KOSPEN. Ini adalah dengan kerjasama Kemas dan juga RT Rukun Tangga. Dan kita berharap dengan sebanyak itu kampung terlibat, kita harap sehingga 2013 target sasaran kita ialah mewujudkan 50,000 sukarelawan tentang cara hidup sihat ini. Betul, selainnya kita juga ada Camp I1. Camp ini adalah Camp Saya Warga Aktif dan Sihat. Ini pada tahun 2013 kita dah adakan 147 camp dengan penyertaan 113,515 pengunjung ya. Pada tahun 2014 sasaran kita ialah 142 camp dengan sasaran 200,000 pengunjung. Selain itu tadi betul,
kita juga ada program Gegar 10,000 Langkah Merdeka. Program ini telah dilancarkan dijalankan serentak di seluruh negara, dan pada tahun 2012 penyertaannya ialah ini di 92 lokasi, 196,000 peserta. 2013 kita buat pula dikurangkan sikit lokasinya, pada satu negeri satu lokasi, dan jumlah penyertaan ialah 75,000. Pada tahun ini 2014 kita extend, sambung balik, tambah lagi lokasinya. Kita nak buat carangannya, nak buat 142 lokasi serentak dengan penyertaan sasaran kita adalah 150,000 penyertaan. Betul. Sejemput Yang Berhormat Tuan Wilson Unggak Kampung Kumbong. Terima kasih Datuk Yang Pertua. Soalan Ulu Rejang nombor 9. Ya, sila Yang Maha Menteri. Terima kasih Datuk Mentua, terima kasih Yang Berhormat Ulu Rejang. Yang betul, saya minta maaf. Saya bangun tadi, tapi saya ingat saya bangun terlalu awal. Tak, saya Datuk menunggu tapi tak nampak bangun. Tak nampak ya. Alah, Saya tunggu. sedikit teknikal. Saya bangun, tapi saya ingat sebelum dijemput lah. itu, saya duduk semula. Si putih tak nampak. Saya tengok dia tak bangun. Sebab tu saya tengok tak bangun. Jadi saya terpaksa panggil. Tak apalah, saya minta maaf. Tuan Ketua, sebagai sebuah institusi kewangan pembangunan yang telah diberikan mandat untuk membantu perusahaan kecil dan sederhana PKS, SME Bank sentiasa bersedia membantu PKS yang berdaya maju. Sejak penubuhannya pada bulan Oktober 2005 sehingga kini, SME Bank telah pun meluluskan pinjaman atau pembiayaan hampir RM18 bilion kepada sekitar 11,000 PKS, dan daripada itu 90% adalah PKS Bumi Putra. Bagi Sarawak, jumlah keseluruhan pembiayaan semenjak penubuhan bagi negeri Sarawak adalah sebanyak RM1.2 bilion untuk 591 PKS Sarawak, dan jumlah pembiayaan SME Bank yang telah diluluskan kepada golongan Bumi Putra Dayak di Sarawak ialah sebanyak RM14.83 juta yang melibatkan 35 pelanggan daripada 3 buah bandar iaitu di Kuching, Miri dan Bintulu. SME Bank juga menawarkan pelbagai dana dan program kepada perusahaan kecil dan sederhana. Program ini terbuka kepada semua PKS dari peringkat dengan izin startup sehinggalah ke peringkat antarabangsa iaitu export ready sebagai contoh, dana usahawan muda dan juga tabung usahawan siswaza diwujudkan bagi membantu golongan muda memulakan perniagaan, manakala dana pembangunan halal diwujudkan khusus untuk membantu PKS mengeksport produk mereka ke luar negara. Ini contoh. Dan akhir sekali, di samping kemudahan pembiayaan, SME Bank melalui anak syarikat iaitu Center for Entrepreneur Development and Research Sdn Bhd, SEDA, turut menyediakan latihan keusahawanan bagi mempertingkatkan kemahiran usahawan dalam menguruskan niagaan. Latihan berkenaan dilaksanakan di seluruh negara termasuk Sabah dan Sarawak. Terima kasih. Terima kasih Yang Dipertua soalan tambahan. Yang Hormat Hulu Rajang ya. Dan terima kasih kepada Timbalan Menteri ke atas jawatan tersebut. Untuk makluman bahawa SME Bank telah banyak membantu golongan usahawan Bumi Putra. Baru-baru ini saya menerima aduan daripada seorang penguasa restoran yang berbangsa Bumi Putra Dayak yang menyatakan permohonannya kepada pihak SME Bank untuk membuka sebuah restoran yang tidak halal telah ditolak. Maka saya ingin bertanya kepada pihak kementerian, apakah kriteria yang dinilai oleh pihak SME Bank dalam meluluskan pinjaman, dan apakah SME Bank
hanya menghakkan pinjaman kepada peniagaan industri makanan yang dikategorikan sebagai halal. Jika ya, apakah terdapat rancangan oleh pihak kementerian untuk menilai semula syarat-syarat pembangunan bagi membantu golongan Bumiputera bukan Islam, terutamanya di Sabah dan Sarawak, yang turut berminat untuk menguasakan produk makanan tidak halal. Sekian, terima kasih. Terima kasih Muhammad Hulu Rajang. Seperti yang saya sebutkan tadi, secara umumnya Datuk Tua Muhammad Hulu Rajang ialah syaratnya kepada syarikat-syarikat ataupun PKS yang berdaya maju, tidak timbul soal syarat-syarat tertentu yang berkaitan dengan halal dan sebagainya. Tetapi kalau yang Muhammad Hulu Rajang ada contoh yang spesifik seperti tadi, boleh terus merujuk kepada saya. Mungkin saya boleh lihat apakah sebab utama atau sebab lain yang menyebabkan permohonan tersebut gagal. Sekian, terima kasih. Ya, saya tidak melihat yang berhormat Bandar Kuching dalam Dewan pada ketika ini. Dan soalan nombor 10 tidak boleh dikemukakan. Walau bagaimanapun, tempo untuk soal sesi jawapan lisan, soal jawab jawapan lisan ini dah berakhir. Setakat itu yang Muhammad. Sejemput peraturan mesyuarat di bawah perkara